Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita. Alhamdulillah, episod ke-54. InsyaAllah hari ini ada benda yang sangat menarik. Dan sebelum pergi dengan lebih jauh, kita bersama dengan Abang Handsome. Apa khabar tuan? Baik, terima kasih. Thanks datang. First time kan? First time. First time studio ni kan? First time studio ni dan first time podcast. Tak pernah tampil dalam mana-mana podcast sebelum ni. Oi! Ni eksklusif. Dia biasanya kalau itulah ceritanya, dia akan jadi panel tetap lah. Panel tetap lah. Co-host lah lepas ni. Co-host lah, ready lah weh. Okay, kita bersama dengan Tuan Siddiq. Tuan Siddiq ni adalah seorang lawyer. Dan tak lebih lah kalau saya kata Tuan Siddiq ni ada influencer X. Mamak selalu kena serang dan menyerang. So mungkin kita akan dapat kenal dengan lebih lanjut lah. Tuan Siddiq, perkenalkan diri sikit. Okey, terima kasih saudara Nazir, sahabat saya. Nama saya Siddiq. Okay. Siddiq, saya seorang peguam. Okay. Saya dah beramal sebagai peguam sejak tahun 2012 lah. Civil, syariah. Civil, syariah, harta pusaka, property. Kahwin cerai semua lah. Artis mah handle. Artis setakat ni tak pernah lagi. Tu belum ada sikit lagi. Belum sampai Kena cari artis lah. Cari artis yang nak kahwin lah. Jangan cerai. Jadi saya juga merupakan seorang aktivis politik lah. Alright. Saya bergiat aktif di social media. Mungkin ramai yang dah follow saya lah dekat social media X tu. Alright. Jadi selalu juga kena kecam. Tapi pada saya, kecaman tu semua adalah gangguan kecil saja. Sebab pada saya, yang paling penting adalah tanggungjawab kita untuk menyuarakan apa-apa yang tidak puas hati rakyat. Kita menjadi semak dan imbang pada kerajaan. Truly pejuang. Lain macam. Tak jadi semak imbang ni tak semestinya kena jadi wakil rakyat. Betul. Kita orang biasa pun boleh memainkan peranan. Dan saya memainkan peranan tersebut. Betul. In fact, ada beberapa data sebut rakyat sekarang ni lebih percaya influencer. Itulah, so politician kena hati-hati lah. Influencer lebih berinfluencer daripada ahli politik. Okey, tapi sebut-sebut pasal influencer ni, dia melibatkan media sosial, dunia digital, dunia alam maya dan pelbagai lagi lah. Okey, itulah topik kita hari ni bro. Okey, hari ni kita akan cerita tentang isu yang saya kira cukup bahaya, cukup merisaukan. Telah mendapat liputan dan juga kemarahan rakyat berkenaan tentang baru-baru ni bro, apabila MCMC telah memohon data dipanggil sebagai projek mobile data, PMD. Okay bro So benda ni saya kira tajuk yang semua orang kena tahu. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, alhamdulillah kita punya subscriber hampir mencecah 5,000 bro. Ada orang terdikat kat belakang tu ngangguk. Okay guys, jangan lupa guys, tolong tekan butang subscribe guys. Okay, dengan butang subscribe itu banyak akan bantu kami untuk mendedahkan dan juga membawa pejuang-pejuang macam Tuan Siddiq. Okay, baik. Okay, kita pergi pada yang pertama lah bro. Kenapa benda ni perlu dirisaukan? Okay, sebelum tu saya nak kupas sikit lah berkenaan dengan data di Malaysia ni. Okay. Kita ni di Malaysia ni, kita ada satu akta. Okay. Dia panggil Akta Komunikasi dan Multimedia. So akta ni dia merangkumkan semua aktiviti-aktiviti data daripada internet, phone call, semualah social media dan sebagainya. Termasuklah penyiaran. Okey. Penyiaran tu konvensional ke TV semua tu lah? Pun masuk juga. Alright. Okay. Jadi dia akta ni sangat luas. Kemudian bila dan semua ni diselir oleh MCMC lah kan? Diselir oleh SKM. Hanya MCMC? Hanya SKM saja? Hanya SKM saja. Dia Suruhanjaya ditubuhkan di bawah Kementerian, sekarang ni Kementerian Komunikasi untuk menyelia dan menguatkuasakan akta Suruhanjaya dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Maksudnya SKM memang very powerful on digital world lah. Very powerful on digital world. Dia kira polis digital lah. Okay. Jadi dalam in the course of enforcement ni, ada banyak data-data kita yang telah pun terdedah di domain awam. Okey. Jadi bila terdedah data-data kita ni, timbul satu lagi kebimbangan untuk macam mana kita nak preserve data-data ni. Okey. Sebab banyaklah ada gangguan, scammer dan sebagainya. Jadi diorang wujudkan satu lagi akta baru
dipanggil Akta Perlindungan Data Peribadi ataupun Personal Data Protection Act, PDPA lah kita panggil singkatan dia. So PDPA ni dia ada dua elemen. Elemen pertama ni PDPA ni akta maksudnya data-data kita ni hanya boleh dikongsikan oleh syarikat-syarikat yang mempunyai data saja dengan konsen. Konsen maksudnya kita sendiri bagi konsen. Saya masih ingat masa tu saya bekerja di satu firma guaman di Kuala Lumpur. Masa mula-mula PDPA ni nak mula enforce, kita kena sign satu borang. Satu borang yang kita bagi konsen kepada syarikat kita tu untuk proses data kita. Termasuklah kita punya nombor telefon. Apa data yang dimasukkan tu? Data tu semua termasuk EPF, termasuk nombor telefon, alamat, nombor IC, nama penuh. So data-data ni kita kena bagi konsen kepada pihak tertentu untuk proses. Dia nak simpan, dia nak uruskan untuk pembayaran dan sebagainya, kita kena konsen dulu. Saya ingat je memang kita kena sign. Saya rasa memang ramai tu masa tu semua orang sign. Jadi sama juga bila kita buat kontrak dengan syarikat telco. Bila kita beli satu SIM card, bila kita subscribe kepada perkhidmatan tersebut, akan ada satu term yang kita kena agree. Bila kita agree kepada term tu, barulah kita boleh telco tersebut boleh proses maklumat kita. Tapi mostly Malaysian tak baca lah. Yang memang yang panjang lebar 48 muka surat tu. Yang bila kita buka satu website, kita scroll sampai habis, kita agree. Kita agree je kat bawah. Kita agree semua kat bawah tu. Memang tak ada masa lah nak baca. Adakah itu manipulation, bro? Dia tak manipulation. Sebab dia memberi peluang kepada kita untuk baca. Tapi kita yang tak baca. Sebab kita rasa selamat. Kita rasa takkanlah syarikat telco ni nak aniaya kita. Takkanlah syarikat telco ni nak gunakan data kita untuk benda yang tidak baik. Jadi kita rasa selamat. Sama je kalau kita pergi bank, kita nak sign agreement, mana ada kita baca semua. Betul. Kita sign je. Sebab kita yakin bank ni akan bertindak atas kita punya kepentingan. Best interest. Jadi kita rasa selamat. So dah ada satu bonding tau kat situ. Antara kita sebagai pengguna dengan telco tu dah ada bonding. Kita rasa selamat dan kita percaya kat telco tu. Jadi bila baru-baru ni ada muncul projek mobile data, so dia macam menyebabkan masyarakat kita ni terkejut lah. Terkejut, bimbang. Apa pula projek mobile data ni? Sebab selama kita dah duduk, kita dah tinggal kat Malaysia, kita dah pakai internet ni, tak pernah pula kita dengar kerajaan berminat untuk projek mobile data kita ni. Baik. Saya stop dulu kat situ. Maknanya memang ada satu sistem akta yang menjamin keselamatan data. Kenapa data ni penting? Data ni adalah semua maklumat terperinci. Saya, Tuan Siddiq, kalau boleh kita kata isteri kita, mak ayah kita. Semua data ni dia comply ataupun dia kompilasi kepada nombor telefon, alamat rumah. Betul. Account bank. Baik. Bukan setakat tu saja. Kalau kita masih menggunakan SMS. SMS tu pun maklumat dalam SMS tu pun recorded. Record. Maknanya akta tu sepatutnya melindungi. Baik. Kita masuk pada isu PDA tadi. PDA ni nampak dah pecah dah kecoh lah kat luar sana. PDPA. Projek data, PMD, projek mobile data. Satu isu yang sekarang ni semua orang tengah cakap ni. Saya kira isu ni diletupkan oleh Datuk Seri Wika Siong ke sebelum lagi? Tu saya tak pasti. Saya rasa antara benda yang meletup tu adalah daripada beliau lah. Yang saya tengok ada FMT kot yang melaporkan, ada sumber menyatakan yang kerajaan sekarang tengah nak minta telco untuk maknanya kerajaan tak announce. Setakat ni saya tak kecuali lepas dah ni lah. Maknanya sebelum daripada viral benda ni, kerajaan tak announce yang kita tak dengar. Tapi bila dah viral benda ni, baru keluar kenyataan yang kata dah ada keputusan kabinet pada tahun 2023. Tapi kita tak mungkin majoriti masyarakat pun tak aware pasal ni. Mungkin tak ada publicity ke atau tidak dilaporkan, kita tak pasti. Jap bro, rasanya bukan daripada FMT. Bukan FMT. Tapi daripada berita luar negara. Daripada berita luar negara. Daripada berita luar negara tu yang start benda tu been discuss lah. Maknanya kalau ikut pendapat tuan
Kenapa kerajaan tak umum Mungkin benda ni dia tak umum sebab dia tahu bunyinya memang menakutkan, menyeramkan. Sebab kenapa kerajaan nak tahu apa yang kita buat, kita layari, kita pergi dan ke mana. I mean, kita dalam masyarakat yang global hari ni, yang sangat terbuka, kenapa kita nak ada satu state interference untuk kerajaan ambil tahu benda-benda yang sangat privacy? Atas apa juga sebab. Mungkin atas sebab-sebab tertentu yang mana kerajaan tak ada urusan pun sebenarnya. Pendapat tuan, sepatutnya kerajaan kena umum dulu ke sebelum dibuat benda ni? So, kerajaan sepatutnya buat pengumuman dan buat penerangan. Maksudnya kalau saya jadi kerajaan lah, kalau saya nak buat benda ni, saya akan terus pitch idea ni kepada media dan saya akan discuss terus dengan media. Okay, ini kita nak buat. Betul. Kita preempt awal. Kita pergi media, kita buat sesi libat urus, kita berjumpa dengan NGO, supaya tak ada nampak benda ni tiba-tiba meletup macam tu je. Tapi biasanya kerajaan, sepaham saya lah bila bab melibat urus ni, biasanya itu adalah satu, dia bukan SOP lah, dia satu involvement kepada mana-mana movement yang kerajaan nak buat. Contohnya nak gubal akta ke apa. Memang biasanya kementerian melalui pihak agensi lah, dia akan panggil pemain-pemain industri yang melibatkan benda ni. Sebab saya pernah datang libat urus. Betul. Nak gubal akta percetakan yang dah lama tak digubal, tahun 1980. Sebagai satu kumpulan penerbit bahan cetak, saya dipanggil untuk libat urus selama sehari. Tapi ni memang tak ada memang kita tak dengar ada libat urus ke apa tak dengar. Dia yang libat urus yang Sir Nazir kata tu tadi, kalau kita nak gubal akta. Okey, akta baru atau kita nak pindah akta. Alright. Memang ada libat urus. Dalam keputusan kerajaan yang macam sebegini, biasanya mungkin tidak ada libat urus. Tetapi bila benda melibatkan sensitivity begini, saya rasa kerajaan perlu buat libat urus. At least satu sesi penerangan kepada pihak CSO ataupun media. Supaya media ni dia faham dulu, okey, apa yang kerajaan nak buat. Itu lebih baik daripada tiba-tiba diletupkan oleh satu portal berita luar negara. Betul. Dan benda tu jadi terus meletup, semua orang panik. Bila orang panik dan orang dah mula persoalkan apa niat kerajaan sebenarnya nak buat benda ni. Apa intention kerajaan sebenarnya buat benda ni? Oh, lepas bila dah jadi isu, barulah kerajaan keluarkan, okey, kita nak buat ni sebenarnya untuk ni. Okey, sebenarnya kita nak ambil data untuk ni. Kan lebih baik kalau benda ni dibuat lebih awal. Supaya kita semua, tak adalah kita ada tanggapan buruk. Nak cakap pasal tanggapan buruk ni satu hal lah, sebab sekarang ni rakyat berdepan dengan krisis kepercayaan pula. Satu hal pula. Itu kita akan kupas kejap lagi. Okey. Jadi ditambah dengan isu-isu begini yang melibatkan kontroversi-kontroversi sebelum ini, jadi rakyat makin tak yakin tau. Apa sebenarnya yang kerajaan cuba lakukan ni? Jadi mulalah masyarakat membuat research mereka sendiri. Mereka cari tahu apa sebenarnya yang nak dibuat, dan akhirnya bila dah dibuat research, makin banyak pula benda yang terkeluar. Rupanya dia nak ini, makin curious, tujuannya untuk ini. Jadi saya rasa kerajaan tak menangani isu ni dengan baik lah sebenarnya. Okey, baik. Sebut pasal menangani isu ni dengan baik. Okey, tuan kena explain apa sebenarnya yang sedang berlaku pada PMD ni. Silakan. Okey, PMD ni, projek mobile data ni, yang saya semalam saya nampak di social media, ada satu akaun ni dia share beberapa maklumat yang dikatakan didakwa diminta oleh SKMM daripada syarikat telco. Okay. So dalam tweet tersebut katanya ini didakwa sebab tidak ada confirmation daripada pihak SKMM lagi. Masih lagi tak ada penjelasan. Mungkin dalam internal discussion dia dengan pihak mobile data. Okay. Tapi apa yang saya baca, dia kata pihak SKMM, kerajaan nak minta 8 perimeter. 8 perimeter ni apa dia? Salah satunya adalah MSISDN. Okay. MSISDN ni saya pun bukan orang teknikal, jadi saya buat research lah. Okay. MSISDN ni merupakan Mobile Station International Subscriber Directory Number. Okay. Secara ringkas benda ni phone number lah. Phone number lah. Cuma phone number ni dia bukan dalam bentuk nombor kita biasa. Dia dalam satu kod yang agak pelik lah. Kod dia XYZ124, macam password punya kod. Okay. So it's a very unique code lah. Jadi saya difahamkan MSISDN ni adalah satu kod yang unik
di mana setiap daripada kita pemegang nombor telefon ni ada kod masing-masing. Okey. Yang kita tak tahu. Yang kita tahu nombor kita saja. Ya, betul. Kita tak ada nak hapal pelik-pelik tu. Kita tak ada hafal belum pelik-pelik tu. Kalau kita semua pakai MSISDN, mampu kita. Nak menghafal pula satu hal. Jadi kod ni dia unik tau. Dia unik. Maksudnya setiap orang ada satu kod yang khas. Jadi kod ini yang berdasarkan research saya akan kekal milik kita, melainkan kalau kita tukar syarikat telco, kita tukar SIM card, kita tukar plan kita daripada postpaid kepada prepaid, ataupun kita di-assign new MSISDN baru daripada syarikat telco kita. Makna kata itu kira macam cap jari lah. Kita cap jari kita lah. Kita punya unique identification kita. Memang kerajaan kata dia tak minta nombor telefon. Nombor telefon betul. Memang dia tak minta nama, dia tak minta IC, betul. Tapi bila dia kata dia minta MSISDN ni, yang dikatakan didakwa diminta oleh SKMM ni, itu maklumat itu sudah cukup untuk menunjukkan identification kita. Jadi kalau masa kata kita tidak buat perkara yang saya kata tadi, kita tak tukar plan, kita tak tukar SIM card, kita tak tukar syarikat telco, nombor tu akan kekal kita punya. Dan kalau kekal kita punya, itulah identification kita. Jadi bila data itu yang dikatakan diminta, kalau betul data tu diminta oleh kerajaan, dan kita patut bimbang lah. Sebab data tu is very unique. Apa yang ada kat data tu sehingga kita kena bimbang? Data tu adalah kita punya IC number. Bila dia ada data tu dan dia cross refer dengan maklumat-maklumat lain, dia akan dapat kita punya pattern dekat social media ni, ataupun pattern kita dekat dekat internet. Dalam tu dia akan tahu lokasi kita. Sampai that extent Yes. Dia tahu kita kat mana? Dia tahu kita kat mana. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita takut sebenarnya. Jadi kalau misal kata data-data ini diperolehi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Supposedly all the data yang tuan sebut tadi tu adalah dilindung bawah Akta. Dilindung. Tapi sekarang ni kerajaan ambil semua data tu. Dikatakan. Sebab belum ada confirmation daripada SKMM. Sebab ini yang saya tengok ni viral di social media. Ada satu screenshot, dia kata ini adalah 8 perimeter yang SKMM dikatakan minta daripada telco. Jadi kalau betul benda ni yang diminta, dan kita patut bimbang lah. Sebab di bawah PDPA, kita sepatutnya rasa selamat, data-data kita ni selamat disimpan, diproses oleh syarikat telco yang kita tahu akan digunakan untuk proses menambah baik. Menambah baik ataupun membantu kita untuk mendapat perkhidmatan yang lebih cemerlang, smooth. Jadi bila kata state nak ambil benda ni, nak tahu benda ni, okeylah, dia memang saya baca kenyataan daripada SKMM, dia kata dia nak untuk tujuan untuk polisi, nak buat dasar. Mungkin dia nak input daripada telco supaya dia boleh merangka satu dasar untuk kesejahteraan rakyat. Okeylah. Fair lah, I think the statement is fair. Tetapi kita bimbang kalau data-data kita ni boleh disalahgunakan. Ya, betul. Sebab kerajaan ni dia tak duduk sebagai sebuah kerajaan sampai akhirat. Betul. Bertukar dan sebagainya. Zaman kerajaan knows best ni dah berakhir lah. Dia boleh kata, ini untuk kebaikan kita dan sebagainya. Okeylah, dia, I think it's a fair statement. Tapi susah rakyat nak percaya sebab kontroversi-kontroversi sebelum-sebelum ni yang melibatkan SKMM ni bukannya benda yang rahsia. Betul. Benda ni dah jadi dah masuk berita dan sebagainya. Macam saya sendiri dapat email daripada X, percubaan MC ni untuk menurunkan posting saya. So saya ada banyak even saya surat, saya simpan lagi surat tu. Dan saya pernah post di surat tu di social media. Lepas saya post surat tu, saya expose surat tu, saya tak dapat lagi dah email daripada X. Maksudnya MC dah stop dah nak target saya. Dalam email, dalam surat tu ditulis oleh MC kepada X, berpangkalan di Amerika Syarikat. Dia minta dia turunkan specifically. Ada beberapa nama lain dalam surat tu.
Tapi yang nama-nama itu X dia ni lah, dia blank kan lah. Nama saya je yang dibuka. Okay. Jadi saya tahu ada juga akaun lain. Okay. Yang MC minta untuk diturunkan konten dia. Jadi saya tengoklah apa konten yang saya tulis yang sampai nak turun ni. Konten tak ada apa benda pun. Kalau konten tu dah melanggar undang-undang Malaysia, saya tak ada kat sini lah. Jadi saya rasa macam ditambah pula semalam YB Rafizi Ramli. Dia pun ada buat kenyataan media. Apa yang YB Rafizi kata tu saya dah alami dah. Dia kata dia mendedahkan ada beberapa akaun X yang telah pun diminta oleh MC untuk diturunkan kandungannya. Okay. Dan even ada yang dah dipanggil untuk siasatan pun. So bila saya baca statement YB Rafizi tu, saya senyum je lah. Sebab saya dah alami dah benda ni. Kawan-kawan saya dulu dah alami dah. Even ada akaun yang dah kena tutup dah pun. Jadi bila ada kontroversi macam ni melibatkan MC, lagilah rakyat rasa tak percaya. Sebab tu saya kata sekarang ni kerajaan, Kementerian Komunikasi, MC sedang mengalami krisis kepercayaan. Okay, baik. Saya tiba-tiba goosebump, bro. Okay, kita break dulu. Sebab kita nak bincang pasal krisis kepercayaan kepada agensi yang dilihat cukup berkuasa di dunia digital. Kita jumpa lepas ni. Okey, baik. Kembali semula kita dalam membicarakan perkara yang cukup menggetarkan, iaitu tentang krisis kepercayaan. Okey, baik. Tuan Siddiq, sebagai salah seorang pemain media sosial dan juga peguam lah, melihat kepada apa yang telah diceritakan sebentar tadi tu, ia adalah tentang satu krisis kepercayaan setelah kita tengok rentetan yang diceritakan satu persatu terhadap apa yang telah dibuat oleh agensi dan juga pihak kerajaan lah. Okey, soalannya, adakah ini perlu dipertanggungjawabkan tu adalah MC ke menteri? Tu soalan dia lah. So, apa pandangan? Well, I think it's a fair statement to say that MC ni agensi kerajaan lah. Dan MC ni bertindak di atas arahan menteri. Betul. Dan menteri yang bertanggungjawab terhadap MC adalah Menteri Komunikasi. Jadi saya fahamlah kadang-kadang ada situasi di mana kerajaan cuba nak memainkan naratif berkata, agensi ni kita tak campur tangan. Agensi ni bebas. Sama lah juga macam Jabatan Peguam Negara kan. Betul lah, dia memang satu agensi, tapi kita bukan kanak-kanak lah. Kita tahu agensi ni dia bukan tak ada bos. Dia menjawab kepada bos-bos tertentu yang dah di-designate untuk dia. Contohnya Peguam Negara dia menjawab kepada Perdana Menteri. Ataupun sekurang-kurangnya kepada Menteri Undang-Undang. Kita pun pernah jadi kerajaan guard dulu. Kita tahulah. Betul. Bos MC menjawab kepada Menteri Komunikasi. Takkan bos MC menjawab kepada Menteri Pengangkutan pula? Betul. Tak kena. Jadi kita tahu struktur kerajaan tu. Jadi kalau misalnya kata kerajaan masih nak menggunakan alasan kita tak campur tangan, ini semua macam menghina pemikiran rakyat lah. Kita panggil insult the intelligence of the people. So saya nasihatkan kerajaan kena stop benda ni. I mean, you kena come clean lah. Kalau betul you kata you yang bagi arahan, you bagi tahu. Okay, ya memang kita bagi arahan, tapi sebab apa arahan tu dikeluarkan? Sebab ini. You justify, you own it. You jangan lepas tangan. You jangan kata, ni tindakan agensi bebas, kita tak campur. So, you kena jelaskan kepada rakyat sebab kita tak pilih MC. MC tak masuk pilihan raya. Betul. Bos MC tak masuk pilihan raya. Betul. Kita tak undi mereka, kita undi menteri. Betul. Kita undi mereka. Mereka yang kita letak di kabinet ni, semuanya dah naik sebab kita undi mereka. Betul. Jadi mereka ni ada tanggungjawab kepada kita untuk penjelasan kepada kita. So, not really much wording problem lah, tapi itulah bunyi kan. The problem is the minister itself. Minister kena pandai handle situasi macam ni. So kalau misalnya kata ada serangan, you kena menjawab serangan tu. Bukan hanya menjawab, you kena meyakinkan rakyat. Jangan guna penjawat awam. Seperti yang YB Rafizi bagi tahu semalam.
Jangan guna penjawab. Jangan masuk revisi tu dia guna ayat yang cantik sebenarnya. Sebenarnya dia nak kata jangan berlindung di belakang penjawab awam. Betul. Jangan gunakan penjawab awam tu sebagai perisai kamu untuk kamu buat kerja-kerja ni. Itu satu. Rafizi ni masih menteri lagi tau. Dia bercuti je. Dia bercuti je. Dia masih menteri lagi. Setakat semalam kenyataan dikeluarkan dia masih menteri. Jadi seorang menteri mengeluarkan kenyataan begitu kepada rakan menteri yang lain. So kita nampak memang cacah merbah lah. So, it's not about MCMC. It's not about MCMC. It's all about minister. So minister kena take charge. Jadi setakat ni apa jawapan Menteri Komunikasi kepada kenyataan Menteri Ekonomi yang sedang bercuti ni? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Betul. Apa jawapannya? Bila satu menteri telah menyerang kamu, bukanlah menyerang, mempersoalkan kamu kena jawab. Kamu kena bagi jawapan. Okay, you have to defend your ministry. You have to defend your people. You jangan biarkan MCMC gitu je. MCMC pun menteri tak support kita ke? Jadi menteri kena ni lah. Menteri kena main peranan lah. Okay lah, menteri ada keluar kenyataan lah, fair lah, dia kata. Tapi dia tak merujuk pada Rafizi lah. Dia merujuk pada serangan terhadap projek Membadata ni. Tapi macam saya kata tadi lah, kenapa baru sekarang menteri nak react? Kenapa tak mula-mula dulu? Tak cakap awal-awal pada rakyat, okay, kita nak buat begini, tujuan dia apa? Contohlah, kalau saya jadi menteri lah, saya akan cakap lah, okay, ini untuk cyber security. Kita nak counter scammer. Kita nak counter child pornography. Kalau you boleh bagi reasoning tu, rakyat dia boleh terima. Tapi bila you senyap-senyap, you tak ada hebah-hebahkan benda ni, you tiba meletup gitu je. Luar negara pula. Agensi luar negara pula yang letupkan. Lagi-lagi kita takut kan. So kita akan rasa macam, kenapa kerajaan tak seolah-olah macam nak menyembunyikan benda ni? Kalau betul tujuan you kata tujuan you betul, bagus, then war-warkan. Bagi tahu kat kita. So kita boleh menilai. Baik. Ini adalah satu quote yang power lah bro. Terdiam aku siut. Maknanya the problem is not the MCMC itself lah. Okay. Minister, you must responsible. Jangan guna penjawab awam lah Okay. Kita tengok Malaysia antara negara yang terlalu jauh ke depan yang dilaporkan oleh syarikat-syarikat media sosial such as TikTok, FB, antara negara yang paling banyak mengeluarkan konten, mengarahkan untuk konten tu dikeluarkan. Okay, apa respon bro bila tengok keadaan macam ni? Itu yang saya kata tadi. Pada saya, reputasi kerajaan dari segi sudut hak kebebasan bersuara ni dah teruk dah. Even sebelum projek Membadata ni meletup pun, reputasi tu dah sangat teruk dah. Jadi bila datangnya benda ni, lagilah teruk. So keyakinan rakyat ni semakin lama semakin terhakis tau. Sampaikan rakyat rasa takut sekarang ni. Nak komen takut nanti Radio Car datang rumah. Takut nanti kena ketuk pintu. Kan? Ni kerajaan kami. Jadi ini satu kerajaan apa? Adakah negara kita ni menuju negara-negara seperti Korea Utara? Ini yang kita tak nak sebenarnya. Ini dah kerajaan yang dulu melaung-laungkan hak kebebasan bersuara, yang memperjuangkan kebebasan individu untuk bercakap, mengkritik kerajaan. Menteri hari ini pun dulu seorang aktivis. Dia sendiri yang kontra diri dia hari ini. Dulu dia kata kita mesti memperjuangkan ini, tapi apa yang dilakukan oleh kerajaan di bawah pimpinan kementerian dia pada hari ini. Kalau tidak, takkanlah statistik tak menipu. Kita punya indeks hak kebebasan bersuara kita merudum. Kita paling banyak negara yang untuk menurunkan konten di sosial media. Apa dah jadi sebenarnya dengan janji yang dilaungkan dulu. Jadi benda-benda begini, bila ditambah pula dengan projek Membadata ni, rakyat memang, boleh kata rakyat memang susah nak percaya lah. Kalau tengok sosial media, bukalah komen mana-mana pun platform. Even di X sekalipun. Memang ramai yang dah tak percaya dah. X tu lubuk tu. X tu memang lubuk PH tu dulu. Tapi sekarang ni kalau buka X pun dah kena bantai dah kerajaan ni. Alright. That level of distrust. Okay. Trust deficit tu dah makin nipis tu. Okay, kita cuba buat perbandingan lah ramai orang cakap ketika mereka-mereka yang sekarang duduk dalam kerajaan ni lebih function
ketika mereka menjadi pembangkang. Okay, tak apalah, itu sentimen lah kan. Let's say lah kalau ianya berlaku bukan mereka yang buat, tapi kerajaan lain yang buat dan mereka ni pembangkang. Rasa-rasanya apa yang mereka akan buat? Oh, tak cukup dataran merdeka aku rasanya. Saya rasa kita semua tak boleh pergi kerja hari ni. Jalan tutup dah. Dataran parlimen tutup, dataran merdeka tutup, masjid negara tutup. Sebab dia dah bermalam 2-3 hari dah. 2-3 hari. Dah ada kemah semua. Itu yang akan berlaku lah. Jadi kalau nak kata itulah yang akan mereka lakukan. Bayangkan macam kalau kita boleh pergi kat diorang pada waktu tu, cakap saya dia masa depan. Awak nak tahu tak, saya jumpa balik menteri hari ni, menteri. Awak nak tahu tak apa yang awak buat sebenarnya nanti bila awak dah jadi kerajaan? Dia orang pun tak percaya. Ya. Jadi memang orang kata, Allahyarham Hasbullah Awang lah, unsankerable. Memang kita tak sangka benda ni boleh jadi. Zaman orang kata zaman kuku besi Najib Razak pun tak sampai tahap macam ni. Ya. Teruk sangat dah ni. Ya. In fact, kita tak pernah terfikir pun benda ni terjadi sampai macam ni sekali. Betul. Lah. Kita pun tak pernah terfikir. Apa yang rakyat kena buat okay, betul, benda dah jadi. Apa yang sepatutnya kita lah bagi melindungi hak kita, data kita dan sebagainya, specifically dalam isu inilah. Apa pandangan yang tuan rasa kita kena buat lah? Okay, pada pandangan saya, syarikat pertama sekali kita bagi pada dua part. Satu pengguna, satu lagi syarikat telco. Okay. Pertama sekali syarikat telco dia berkontrak dengan kita. Syarikat telco ada tanggungjawab untuk pastikan data kita selamat. Okay, betul. Syarikat telco ada tanggungjawab untuk memberitahu, memaklum kepada kita, memberi jaminan kepada kita bahawa data mereka selamat. Sebab siapa lagi kita nak rely? Telco je lah. Apa yang kita bualkan dalam telefon kita, apa yang kita layari, apa yang kita usahakan, apa kita punya mobile banking dan sebagainya, semuanya syarikat telco ada maklumat. Jadi kalau misalnya kata syarikat telco gagal untuk melindungi data-data kita ni, apa lagi yang tinggal? Jadi itu tanggungjawab syarikat telco untuk pastikan data-data kita selamat. Di pihak rakyat pula, mereka kena berjaga-jagalah, kena berhati-hati. Jangan mudah untuk share maklumat-maklumat yang tak sepatutnya. Dan juga of course lah, kalau dah kata tak berpuas hati dengan prestasi kerajaan hari ni, ada yang pandai-pandai lah gunakan hak yang ada setiap 5 tahun sekali tu. Kalau kata masih juga, tak apalah, bagi peluang lagi, terpulang lah. Itu kata tepuk dada tanya selera lah. Alright, saya nak buat conclusion dah sebenarnya ni. Tapi cerita makin best. Bila kita tengok dunia sekarang ini menjadikan media sosial ni sebagai keutamaan lah. Okay, kita cuba bandingkan lah. Dulu mungkin kita nak suarakan suara kita turun ke jalanan. In fact, masa tu ada somebody yang menggerakkan. Tapi rasa sekarang ni orang gunakan media sosial. Betul. Okay. So hampir semua, rasanya 70% of our life we share dekat media sosial. Betul So melihat kepada apa yang berlaku dalam kecamukan kerajaan ni, media sosial ada tempat untuk kita show our anger, our emotion dan sebagainya kan. Rakyat sepatutnya perlu menunjukkan emosi yang bagaimana untuk react pada isu-isu macam ni. Okey. Rakyat, sudah tentu rakyat kena tunjuk yang mereka tidak berpuas hati pada kerajaan. Mereka kena hantar signal yang kuat kepada kerajaan bahawa apa yang kerajaan buat ni tak betul. Dan juga mesti ada satu koordinasi melalui NGO dan juga ahli-ahli. Pembangkang macam mana pembangkang? Pembangkang pun mesti main peranan. Sekarang ni pembangkang main peranan? Sekarang ni, saya pada pandangan saya nampaklah kerja-kerja di belakang tabir. Tapi di mata masyarakat, kalau tengok komen-komen di sosial media, nampak masyarakat masih tak berpuas hati lagi. Mereka mahukan lebih daripada pembangkang. Mereka mahukan suara yang lebih pembangkang. Of course, kalau misalnya kata kita tak boleh nak ikut cara BH dulu jadi pembangkang, which is yang pergi guling-guling, pergi buat kemah. Tapi adakah pembangkang kena tanya balik diri mereka, adakah cara mereka gunakan sekarang ni berkesan? At least memberi impact yang sama terhadap apa yang pembangkang dulu buat. Walaupun dengan cara yang berlainan. Itu pembangkang hari ni kena soal diri mereka. Kalau mereka kata
okey kita ada cara kita sendiri, dan pastikan cara itu fit dan sampai kepada emosi rakyat tu. Sebab rakyat ni dia marah, memang marah kalau tengok dekat social media, semua komen hentam kerajaan. Tapi mereka mengharapkan satu entiti yang lebih besar daripada mereka, which is pembangkang. Yang mereka dah undi, yang mereka mengharapkan untuk memainkan peranan simak dan imbang. Betul. Jadi pada pandangan saya, pembangkang kena pastikan apa yang mereka lakukan hari ini mestilah sampai membawa suara rakyat tu. Supaya rakyat rasa puas hati. Saya ambil contoh lah, semalam bila berlaku insiden kemalangan melibatkan pelajar UPSI kan. Keluar kenyataan daripada Ketua Portfolio Perikatan Nasional IR Khairi Nizam, YB Khairi Nizam. Dia Ketua Portfolio Pengangkutan. So respon daripada netizen rata-rata memang memuji. Mereka kata, inilah yang mereka nak. Pembangkang yang menyuarakan, bukan sekadar menyuarakan bantahan, tapi juga cadangan alternatif. Saya baca ada 5 alternatif yang YB Jerantut IR Khairi Nizam kemukakan. Jadi ini yang pembangkang, ini yang rakyat nak lihat sebenarnya. Pembangkang bukan saja membangkang, tapi come out dengan dia punya suggestion. Ya. Sebab rakyat akan tanya balik, okey, tugas kamu membangkang, tapi apa alternatif kamu? Rakyat nak tahu. Jadi sebab tu saya harap pembangkang akan lebih proaktif dan agresif dengan mengemukakan cadangan-cadangan yang konstruktif. Alright. So kalau kerajaan buat, pembangkang pun dapat kredit. Betul. Betul. Okey, kerajaan buat. Apa yang pembangkang cadangkan, kerajaan buat. Betul. So tak rugi sebenarnya. Anak muda sendiri tuan, anak muda ni. Kadang-kadang anak muda ni dia lah yang paling beremosi sekali. Tapi sebab menurun undi lah apa semua tu, macam tak ada kesedaran sangat. Tak ada kesedaran sangat. Inilah anak muda sekarang ni dia tak ada alasan lagi dah. Sebab undi dah automatik. 18 tahun automatik. Kamu cek nama kamu dah ada dah. Dah ada dah. Kalau anak-anak muda ni jauh daripada politik. Macam saya pernah jadi pensyarah sambilan dulu. Sekejap sebelum saya direhatkan kerana terlalu aktif di sosial media. So Universiti lah ya adalah universiti tu, kita tak namakan lah. Tapi saya tahulah saya direhatkan disebabkan saya terlalu aktif. Alright. Tapi tak apalah. Saya bagi tahu student-student saya kata jangan jangan ignorant lah. Jangan ignorant. Sebab especially pelajar undang-undang kan. Macam kamu ni semua future lawyers kan. Tak kisahlah kamu lawyer ke, kamu sesiapa pun. Kamu anak muda, kamu ada tanggungjawab yang besar. Kamu mewarisi negara ni. Kamu akan mewarisi negara ni. Jadi kalau kamu ambil pendirian, tak payah campur lah. Ini hal orang tua-tua, biar orang tua settle lah. Orang tua-tua ni lah, kan? Orang tua-tua ni dia takkan hidup 200 tahun, 300 tahun. Lepas tu dia tak ada, dia akan pass ni kepada siapa? Kepada kamu. Ya, betul. Jadi kalau kamu ambil pendekatan begitu, kamu warisi benda yang dah rosak. Masa tu kamu nak bina balik, sakit lah, kerja banyak lah. Tapi kalau daripada awal kamu dah memainkan peranan untuk sama-sama membina, sama-sama mengambil bahagian dalam nation building ni, besok kalau bila kamu dapat apa yang diwarisi tu, kamu dah senang sikit kerja kamu. Jadi anak-anak muda jangan ignorant, jangan ambil mudah, jangan kata politik ni kotor lah, kita tak nak campur. Tak boleh. Kamu kena ambil tahu pasal politik ni. Sebab dia menentukan masa depan. Masa depan. Setiap gerak-geri kita buat apa, semua dipengaruhi oleh keputusan pembuat dasar. Pembuat dasar ni semua orang politik. Betul. Betul. Jadi memang apa tindakan kita ni semua disebabkan mereka. Kalau kita mengambil langkah, lantak biarlah. Okey lah, dia pun suka hati nak buat apa pun. Ya, betul. Kita yang akan mendapat impact nanti. Ya. Sebab tu anak muda jangan. Mesti ambil satu tahu. undi tu penting. Satu undi penting. Okey, tuan, kesimpulan. Untuk mengerat menyimpulkan topik kita hari ni, especially pada isu trust of deficit terhadap dunia digital yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Okey. Saya nak bagi nasihat dulu pada pihak kerajaan lah. Dari segi menangani persepsi, menangani isu ni, pertama sekali mesti transparent. Jangan cuba melindungi atau berlindung. Kita mesti transparent. Kalau kita nak buat something, kita terus bagi tahu, okey, kita akan buat benda ni. Kalau kamu rasa benda ni baik untuk negara, proceed buat. Kamu mesti ada satu justifikasi.
kenapa kamu buat benda ni? Pembangkang dah tentu akan bantah. Dan saya harap pembangkang pun mainkan peranan membangkang dengan konstruktif. Kalau kita bangkang, kenapa kita bangkang? Ada sebab dia. Kerajaan kalau nak buat, apa sebab kerajaan? Tapi pada pandangan saya, kerajaan tidak boleh overstretch. Maksudnya kerajaan fikir, oh kita tahu ini baik untuk negara. Tak boleh. Kalau misalnya kata benda tu melangkaui privasi seseorang, melangkaui hak peribadi seseorang, kerajaan kena stop. Tarik handbrake. Sebab apa? Walaupun niat kerajaan tu mungkin baik, kalau dapat dekat orang yang salah, in future, tak kisah siapa pun jadi kerajaan, benda tu boleh disalahguna. Betul. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Betul. Salah guna tu. Salah guna tu yang kita takut. Betul. Walaupun niat kita baik, tapi kita tak boleh pastikan orang selepas kita akan mempunyai niat yang sama. Betul. Mungkin ada niat yang lain untuk kepentingan yang lain. Sebab tu pada pandangan saya, kalau boleh jangan. Kalau dia dah melangkaui privasi seseorang. Sebab benda tu boleh disalahguna. Okey, pada pihak pengguna rakyat pula, especially pengguna media sosial lah. Be a pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Jadi pengguna yang bertanggungjawab. Jangan cyberbully. Sebab saya pun mangsa cyberbully juga. Oh, betul. Teruk kena tu. Teruk kena. Cuma saya ni jenis kulit tebal. Dia tak load. Dia pukul pun okey. Okey, tak ada masalah. Tapi tak semua orang macam saya. Betul. Kita ada kisah yang mana orang bunuh diri. Ya, betul. Sebab kena cyberbully. Denda pula sikit dia kena. Denda pula sikit. Ya. So, saya rasa pengguna masyarakat media sosial ni pun kena ambil tanggungjawab. Betul. Jangan cyberbully. Jangan hantar hantaran yang palsu. Tapi kalau kritik kerajaan is fair. Macam saya kritik kerajaan. Kalau saya buat hantaran palsu, saya dah tak ada kat sini dah Nazir. Ya, betul. Saya dah dalam dah. Tapi saya pastikan apa yang saya suarakan di media sosial tu adalah suara rakyat. Kebimbangan rakyat. Jadi kita kena pastikan satu harmoni dalam media sosial tu. Kerajaan pun ada peranan, pengguna sosial media pun ada peranan. Betul. Kalau dua-dua ni jaga peranan masing-masing, kita tak perlu ada projek mobile data ni. Nak buat apa? Tak perlu pun. Betul. Memang tak ada keperluan. Alright. Kita perlu risau. Okay? Kerisauan ini adalah satu benda yang sangat valid dan ini melibatkan kehidupan seharian kita. Sehingga sampai orang tahu kita kat mana dan sebagainya, saya rasa benda tu perlu dihentikan. Kita jumpa pada podcast akan datang, insyaAllah. Jangan lupa subscribe. Kekal tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantung macam tu je.